Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 jenis cahaya yang saya kata tadi. Satu infrared yang bagi kita panas. Satu yang dipanggil visible light yang nampak matahari pagi, tengah hari, petang, malam, senja semua tu. Itu dipanggil visible light, you nampak. Dan satu lagi cahaya matahari ni berbentuk UV light yang selalu orang bicara tu, ataupun yang sebenarnya dia invisible, tak nampak. Ultraviolet A dan B. Yang kita nak cari ialah UVB, bukan A. A selalunya pukul 9 ke bawah pagi tu, dan kalau B dia selalunya antara pukul 10 sampai pukul 2 tengah hari yang terbaik, kata kajian yang terkini. Dulu kan saya duk kata kat you all, jangan tunggu sampai matahari naik, tapi sebenarnya matahari dah naik, pukul 10 dah matang betul. Masa tu kita ambil sedikit cahaya. Kalau siapa dapat, saya nak cerita sekarang, antara pukul 10 hingga pukul 2 tu dia buat kajian secukupnya. Kalau baju tutup semua, macam kita pakai hijab kita tu kan, perempuan buka muka dengan tangan saja, you perlukan minimum 40 minit baru cukup dia punya UVB untuk tujuan kesihatan. Tapi jangan sampai merah menyala muka ataupun sunburn pula. Itu saya nak cerita kejap lagi. Nombor 2, kalau you pakai t-shirt macam saya, ada lengan, kena matahari, muka dan sikit kaki semua tu, you perlu lebih kurang setengah jam matahari cahayanya. Kalau you dapat pakai t-shirt singlet biasa, lepas tu pakai seluar pendek pula untuk orang lelaki, kena matahari dalam rumah, aurat mungkin terbuka sikit, tapi kena matahari, kena cahayanya antara 15 minit dah cukup, 10 minit pun dah cukup. Tapi yang syok sekali, kalau minta maaf saya cakap ni lah, kalau you betul-betul berpenyakit, saya selalu suruh pakai spender je ataupun pakai seluar pendek betul-betul. Baju tak ada, seluar pun tak ada, cuma tinggal seluar pendek je, biar kena matahari depan dan belakang. Pusat pun kena, tulang belakang kena, ni semua ada kaitan dengan dia punya chi, tenaga cahaya matahari ni untuk memperbaiki keadaan. Kalau berpenyakit, antara 7 hingga 10 minit dah cukup. Saya ulang, antara 7 hingga 10 minit cukup. Okay, tak payah lebih-lebih. Okey, bahayanya kita ambil yang keburukannya dahulu ialah apabila you sampai, kalau dah terbakar kulit you, yang orang putih panggil sunburn. Tahu sunburn? Okey, kalau anda sunburn, anda akan bermasalah kalau terlalu lebih berkali-kali berulang-ulang sehingga kan kulit tu dah melupas. Betul tak? Kalau sunburn, pernah tak you pergi mandi laut? Kan kulit kita lepas hari kedua, ketiga tu, kalau balik rumah dan nak pergi kerja, nak pakai baju pun tak boleh. Pasal apa? Kulit tu dah sakit, pedih dan dia dah kering, lepas tu melupas, dia dah gugur. Lepas tu you kena pula lagi tiap-tiap bulan ataupun macam Mak Saleh tu, setiap hari kalau dia cuti kat Penang ke, kat pulau-pulau perhentian ke, kat Desaru ke, Sabah, Sarawak, dia orang pergi tu, dia orang jemur, baca buku lagi sampai dah merah macam udang tu. Yang tu kalau berhari-hari, berbulan-bulan, dia akan membawa kepada kanser yang dinamakan melanoma. Pernah dengar melanoma tak? Melanoma ni, kalau saya cerita pada anda kena tahu adalah penyakit kanser kulit yang mulanya mungkin macam sikit je hitam. Kulit anda nanti bukan macam tai lalat lagi dah, dia warna pun tidak rata dan tak sekata. Saya ulang, tak rata dan tak sekata. Kadang-kadang kecil tak sampai 1-2 mm, tapi bila dia dah besar lebih pada 1 cm confirm. Dan selalunya orang, kalau terutama sekali yang berkulit cerah, memang senang nampak, dan you pergi check, dia orang akan buat biopsi. Kalau dah confirm cancer of the skin, you better do something, because cancer of the skin can be very, very aggressive. Okay, 1/5 daripada mereka, kata orang-orang yang sebelah barat ni, mereka akan kena skin cancer. Dahsyat tak? Kita Tuhan bagi yang duduk di ekuator, di khatulistiwa ni, kurang mendapat masalah skin cancer. Baik, jadi soalannya, kalau you berlebihan pakai ataupun kena cahaya matahari sampai sunburn berkali-kali, itu sahaja. Jadi soalan berikutnya ialah, boleh tak saya pakai sunscreen? Betul? Sunscreen ni masalahnya ialah kebanyakannya terdiri daripada bahan-bahan kimia, dan bahan kimia ni memang dangerous. Kalau boleh tak payah pakai. Sebab apa? Didapati dalam bahan sunscreen ni ada yang dipanggil carcinogenic. Maksudnya dia menyebabkan kanser.
bukan matahari menyebabkan kanser. Yang you block tu UVA ke UVB ke tak kisah. Zaman sekarang dia block dua-dua sekali. Dulu dia cuma block UVA, dia punya chemical tu. Sekarang sebab orang kata UVB pun mungkin bermasalah, dia block dua-dua sekali. Jadi you tak kena langsung UV light, jadi vitamin D you tak dapat lah. Satu, you rugi tak dapat vitamin D walaupun matahari banyak, cahayanya begitu terang benderang. Sepatutnya kita tak kena masalah vitamin D deficiency, kekurangan vitamin D, tapi kita kurang juga walaupun matahari begitu banyak dalam ni negara kita. So tak masuk akal. Kenapa? Disebabkan oleh bukan cahaya matahari, disebabkan oleh chemical yang terdapat dalam SPF 15 ke SPF 30 ke SPF 50. Saya nak beritahu kat you, yang dimasukkan SPF 15 tu bukan maksudnya 15% saja yang dia block. Dia bermaksud 93% daripada you punya kulit yang dia sapu tu terbatas daripada cahaya matahari, dikawal. Kalau you ambil yang tinggi lagi, SPF 30, SPF tu maksudnya apa? Sun Protection Factor, SPF. Dia menahan 97% lagi block. Kalau you ambil yang sampai SPF 50, you ingatkan best lah kan 50. Bukan 50%, dia block sampai 90 berapa? 98% daripada tu cahaya supaya tak masuk dalam kulit you. Jadi you tak dapat vitamin lagi tinggi, lagi kuranglah vitamin D you dapat. Dan you sepatutnya mengoles. You sapu kan setiap 2 jam. Setiap 2 jam ke atas kulit atau bahagian muka yang you nak protect tu, setiap 2 jam. Jadi bayangkan setiap 2 jam, lepas 2 jam lagi you nampak macam dia hilang. Bukan dia jatuh ke dia meleleh ke apa. You macam tak nampak, dah meresap ke mana? Ke dalam you punya bawah kulit. Bila masuk ke darah, darah dia pergi ke liver, liver akan jadi bermasalah kalau terlalu banyak kali pakai sunscreen. Kalau dia berkumpul ke kulit ni, sunscreen ni, lama kelamaan dia pun akan bermasalah di kulit juga nanti. Dan ramai orang nanti bila you nak pergi kena cahaya matahari, lepas you rasa panas sikit, tak sampai terbakar kulit, itu dah cantik. Biasa je. Jangan sampai you rasa pedih semua tu, cukup. You jangan pergi kat dalam bilik mandi, nanti kalau nak mandi basuh dengan sabun. Pasal apa? Bila you basuh dengan sabun semua tu, you dah menghilangkan konsep vitamin D yang tengah diproses di atas kulit dan di bawah kulit tu. Faham? Di epidermis. Sebab dalam ataupun di bawah kulit kita tu ada kolesterol. Daripada kolesterol tu lah dijadikan apa yang dinamakan the vitamin D yang boleh digunakan untuk untuk mengambil kalsium. Bila vitamin D ada, kalsium mencukupi dan dia berkawan dengan vitamin K2 pula tu, dia akan atur tempat-tempat seperti di tulang, di gigi, di sendi dan sebagainya. Jadi kalsium kita tu menjadi kuat. Itu sebahagian daripada kekuatan tulang kita yang dibantu oleh vitamin D yang melalui proses kegunaan cahaya matahari. Baik, sekarang secepat mungkin sebab kita dah terlalu lambat tadi disebabkan masalah teknikal, saya lajukan cerita. Untungnya cahaya matahari nombor 1 tidak lain tidak bukan ialah apa dia? Tulang saya dah cerita tadi. Jadi kuat dan sihat dan dia orang panggil apa? Cukup manfaat. Memang kita perlukan minimum 10 minit sehari kena cahaya matahari. Kalau you tak dapat hari ni, you besok ganti dapat 20 minit. Kalau dah 5 hari tak kena cahaya matahari, you tahanlah setengah jam atau 40 minit untuk cover balik yang seminggu tak dapat langsung cahaya matahari. Disebabkan mungkin you tak ada masa ataupun mungkin ada mendung, matahari tak keluar dan sebagainya. Pandai-pandailah supaya cukup sekurang-kurangnya seminggu tu adalah setengah jam 40 minit you dah terdedah kepada cahaya matahari. Kalau boleh jangan yang style 1 hari buat untuk nak cover 7 hari lah, sebab yang tu bahaya. Saya lebih suka you ambil 10 minit, 15 minit, 20 minit paling tinggi setiap hari, yang tu lagi bagus. Orang yang berkebun, orang yang pergi membajak tanah semua tu tak payahlah, you lebih pada cukup dah. Baik, orang-orang moden sekarang bila dia cari cara cahaya matahari ni, apa lagi untungnya? Jangan lupa, cahaya matahari Tuhan bagi bukan setakat untuk vitamin D saja, tapi selain daripada itu ialah dia juga, vitamin D ni juga boleh meningkatkan selain daripada dapat untuk kalsium tadi ialah mental. Mental kita akan lebih orang panggil apa, dari segi depression. Dia anti-depression, lawan kemurungan, anti-anxiety sebabkan dia mengeluarkan serotonin.
Bayangkan cahaya matahari ni. Sebab tu kalau you tengok di negara-negara yang ada winter, kan ada musim sejuk, mereka waktu tu ramai orang kata jatuh sakit, ramai orang kena kanser, ramai orang kena kemurungan, ramai orang dalam kesedihan dan berpuluh-puluh jenis penyakit waktu matahari tak ada. Sebab tu kalau you tengok di kawasan London, Norway, Finland, negara-negara Switzerland semua tu, Canada, negara-negara yang New Zealand semua tu, kalau waktu-waktu musim winter memang banyak betul penyakit dia orang. Sebab apa? Masalah mental pun terganggu. Nombor 2, saya dah cerita tadi bone strength, kekuatan tulang, vitamin D3 juga yang bila keluar tu, sedikit lagi tentang keburukan. Saya nak tambah sikit je. Kadang-kadang orang bukan takat dapat sunburn, dia dapat orang panggil allergy. Dia macam satu badan dia jadi macam kena orang panggil gala-gata, yang sampai macam kena dia kat belakang aja panas tu, tetapi satu badan dia jadi macam udang merah tu. Okey. Lepas tu dia dapat rashes, dapat ruam, kadang-kadang dapat blister, awal-awal lagi dah melembung-lembung dah dia punya, kadang-kadang sampai ada cecair pun dalam tu. Itu yang paling teruk lah kalau you dapat allergy kepada vitamin D yang kawan dengan matahari tadi. Lepas tu orang yang bagusnya kalau yang dapat matahari ni yang mencukupi, tidurnya selalu lebih cantik. Sebab apa? Matahari di waktu siang Tuhan jadikan bila dia menutupi malam, dia sebenarnya kuat kuasanya untuk memberi melatonin. Satu lagi hormon yang keluar waktu malam untuk you tidur. Waktu siang dia kontrol melatonin supaya dia merendahkan melatonin waktu siang, yang membuktikan ini adalah waktu siang, kamu patut jangan mengantuk. Jadi bila lepas maghrib nanti dia tukar gelap, bila gelap nanti dia akan jadi orang kata lebih baik, melatonin tu boleh keluar dengan lebih cantik dan mencukupi sehingga akan tidur. Orang yang kena matahari tidurnya lebih nyenyak, kelas dia, kualitinya. Maksud dalam bahasa teknikal dia panggil circadian rhythm body clock kita tu akan lebih terjamin. Nombor seterusnya, dia mengurangkan, yang ni saya punya minat, sebab tu topik yang saya pilih hari ni saya buka mata lagi sekali bila dia tulis dia mengkontrol kanser. Jadi dah dibuat kajian orang yang kena matahari yang mencukupi, saya ulang, mencukupi, bukan lebih, bukan kurang. Dia boleh kurangkan orang perempuan breast cancer, lepas tu untuk semua kita colon cancer, lagi sekali orang perempuan punya endometrium, pernah dengar, bahagian rahim, lepas tu skin cancer. Nampak dia mengurangkan masalah skin cancer kalau you ambil yang bersesuaian, yang mencukupi. Lepas tu pancreas dan lymphoma saya punya kanser darah tu. Okey, baik. Seterusnya dia mengurangkan masalah metabolic syndrome. Kalau you dengar metabolic syndrome atau sindrom X yang 3 sekawan tu, boleh ingat tak yang 3 sekawan tu? Apa dia? 3 sekawan tu seperti diabetes, high blood pressure, obesity, yang tu memang kita kena hormatlah. Cahaya matahari ni dia mengkontrolkan, termasuk yang orang diabetes ni, yang dengar ni, yang blood pressure, saya rasa lama you tak kena matahari dan cahaya-cahaya yang cantik-cantik yang dia keluarkan tu lah, bersamaan dengan udara yang best kan bila you pergi kena matahari. Oh, by the way, yang saya cerita ni mesti kena matahari yang direct tau, bukan di belakang gelas atau bukan di belakang jendela ataupun tingkap-tingkap yang bercermin, dia tak pakai. Berarti kalau ada hadang, walaupun you nampak matahari tu tapi you tak kena direct, dia tidak seabdal yang kalau orang yang terus kena dengan cahaya matahari direct. Yang saya nak sebutkan tadi bersamaan dengan pernafasan you kena cahaya matahari, oksigen lagi, itu yang the best. Sambung. Kalau you boleh bagi tahu kepada siapa yang pregnant, orang pregnant harus belajar kena matahari juga, jemur, sebab dia bagus bukan untuk maknya saja tapi janin tu sebelum dilahirkan nanti. Kalau bila orang buat kajian, ibu-ibu yang mengandung baby ni nanti, bila baby tu dah keluar nanti, bila dia besar, dia daripada dalam perut ibu lagi, dalam ni kandungan lagi, dia dah mula dapat good vitamin D, dan dia bila besar, katanya kalau dibandingkan dengan yang tak kena langsung matahari, mereka lebih tinggi, lebih sihat bila dia membesar nanti. Jadi ketumbesarannya lebih cantik kalau kena
dengan cahaya matahari. Dahsyat Tuhan bagi Lepas tu kita sambung. Anda tahu saya pernah cerita kalau zaman COVID ni saya selalu cerita untuk meningkatkan immunity kita, cahaya matahari antara satunya lagi kebaikan. So jangan lupa kepada cahaya matahari. Selain pada tu dia juga terkenal dengan immunity bukan dari segi daya tahan badan saja, untuk lawan-lawan bakteria, virus dan fungus pun dia boleh, maklum saja panas kan, dan kan kita selalu cerita kalau ada cendawan, ada mole, kulat-kulat ni bagus kita main dengan cahaya matahari. Tapi satu lagi untuk paru-paru kita pun, dia meningkatkan fungsi paru-paru. Seterusnya untuk autoimmune disease. Siapa yang ada psoriasis, selalunya saya tak tahu siapa nasihat you all. Saya pernah berkali-kali berjumpa dengan orang yang sakit psoriasis atau SLE, lupus. Pernah dengar? Ataupun penyakit diabetes type 1. Ni semua-semua ni adalah disebabkan oleh autoimmune disease, thyroid dan sebagainya. Tolong main dengan cahaya matahari. Dia memberi lain dia punya impak kepada kulit you kalau bermasalah, walaupun nampak psoriasis tu sampai berkeping-keping, macam bersalji kulit you kan, jangan risau, mainkan dengan cahaya matahari yang mencukupi. Selepas tu sampaikan, ada orang kata 80% daripada penyakit-penyakit kulit disebabkan autoimmune ni bagus kalau didedahkan kepada cahaya matahari. Okey, kita nak habis sikit lagi wound healing. Wound healing ni apa? Luka-luka. Memang orang yang luka-luka kalau jemur dengan matahari dia lebih cepat baik. Bagus sangat-sangat. Blood pressure. Konok kan, kalau blood pressure pun boleh diturunkan. Disebabkan apa? Bila kena cahaya matahari dengan UVB terutama sekali, dia boleh membuka pembuluh darah melalui penggunaan nitric oxide. Ada satu bahan nama nitric oxide yang boleh membuka pembuluh darah. Cantik. Okay. Dan kata kajian, setiap orang yang ada blood pressure kalau kena jemur dengan matahari, selepas beberapa hari dia cek, tak sampai kadang-kadang seminggu pun, kalau nak jadi dia boleh turun blood pressure you sampai 10 unit, 10 mm mercury. Maksudnya cantik lah kalau daripada 150 dia turun ke 140. Cun lah kan, tak payahlah makan ubat semua. Betul? Okey. Lagi satu, orang yang kena cahaya matahari, appetite-nya tidak menggila-gila. Maksudnya dia tidak jadi lahap. Kalau dia lapar ke apa, dia boleh kontrol. Appetite-nya boleh, selera makannya terkawal. Berarti dia punya, diharapkan obesity dia berkurangan. Baik, last three Satu ialah pemikiran kita, cara kita mengingat sesuatu, memory kita, cognition, maksudnya cara you buat keputusan semua lebih cun. Maksudnya you tidak, apa orang panggil, tidak cepat melatah atau sampai masalah nyanyok lah kan. Satu lagi masalah testosteron meningkat. Orang yang kena cahaya matahari, testosteronnya sentiasa terkawal ataupun tidak menurun. Yang ini mustahak untuk orang lelaki, lagi-lagi lah. Dan kita tutup cerita, heran 2 malam hari itu pun saya cerita tentang live longer. Live longer ni maksudnya, ni mengikut sains. Kalau dipanjangkan umur, live longer bagi saya, maksudnya kita boleh enjoy life lebih lama. Walaupun kita ada lagi ekstra 10-20 tahun, kadang-kadang kita banyak penyakit. Tapi dengan cahaya matahari ni, kita diharapkan dapat boleh bahagia hidup kita sampai ke akhir hayat. Lebih panjang umur yang boleh disediakan oleh Allah SWT tu kita boleh pakai. Dalam sudut sains dia orang kata, kalau you patut mati umur 70, you mati umur 78. Macam tu. Maksudnya lebih lama, antara 5 hingga 8 tahun. Cantik kan? Okey, cukup dulu saudara sekalian. Cuma mungkin tadi disebabkan oleh masalah teknikal, mungkin saya tak sempat nak selesaikan cerita-cerita yang lebih detail, tapi cukup dulu. Dasarnya kalau you boleh buat sunbathing, style pertama mandi matahari tu, jemur matahari. Nombor 2, kalau you boleh jemur sedikit air minuman you, kena sedikit matahari. Kalau boleh letak dalam sejam ke, bagi cahaya tu kena sikit. Jangan sampai terlalu lama, sebab kalau terlalu lama air tu diiktiraf sebagai air mati pula nanti kan. Terlalu lama air kena cahaya matahari kan tak berapa cantik. Tapi setengah kepercayaan, terutama sekali bahagian Ayurvedic medicine, mereka akan letak air mineral
yang dalam botol kaca, tak boleh botol plastik, di bawah cahaya sinaran matahari 1 hari suntuk. Dan lepas tu dia minum. Dia tak simpan dalam peti ais. Itu atas kepercayaan cahaya matahari itu boleh diresap dalam air yang dinamakan air hidup. Tapi saya punya konsep, kalau terlalu panas, air itu dah jadi macam mati pula nanti. Okay. Dan last kali, selalu yang saya ajar you all untuk buat, tengok cahaya matahari waktu dia naik mula tu. Tengok mentol dia tu. Ini atas kajian tradisional Ayurvedic medicine juga, perubatan orang-orang India. Mereka tahu bila cahaya tu masuk, dia punya terus ke belakang, dia connection dengan otak dia, memang ada satu dinamakan pineal gland. Pineal gland tu kalau bahasa orang yang main dengan tenaga cahaya matahari semua ni, dia macam third eye, mata ketiga. Kan kita ada 2 mata, ada satu lagi mata ketiga, tapi dari sudut sains memang ada pineal gland yang membolehkan kita keluarkan apa? Serotonin. Itu memang ada kajian betul. Serotonin tu apa dia? Sebahagian daripada macam konsep endorfin semua tu lah yang bagi kita happy. Alright, saudara-saudara sekalian, InsyaAllah kita bertemu lagi dan semoga dunia anda bahagia, keluarga anda semuanya sihat walafiat, berhati-hati walaupun boleh keluar, dan akhirat kita syurga. So let go and feel good all the time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.